Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 16 Disember 2024. 3,000 penduduk dari 15 buah kampung dalam daerah Sok bakal menikmati kemudahan jalan raya berturap. Naik taraf jalan raya berturap berkenaan diumumkan Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Atta Joseph Kurup ketika lawatan kerja rasmi projek naik taraf Jalan Rancangan Belia Tiolon, Kampung Simbuan, Sok. Jalan raya berturap sejauh 22.85 km itu merupakan laluan utama penduduk kampung Rancangan Belia Tiolon, Sinar Harapan, Binua Wau Tengah, Binua Wau Oku, Mustika, Liposu, Kabuan, Kawakahan, Mototou, Sasagahan, Matol, Mosarui, Tonggulan Jaya dan Simbuan. Jalan ini secara rasmi pembinaan dia sudah mula pada bulan September tahun 2024 dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2027. Dia akan memberi manfaat kepada 15 buah kampung yang terletak di kawasan ini. Kerja-kerja penerapan berkenaan melibatkan peruntukan kerajaan persekutuan berjumlah RM127 juta, termasuk pembinaan 3 buah jambatan konkret. Kalau dulu memang sangat susah. Kami mau jalan, lumpur, licin, karena banjir, jalan-jalan kami di sini. Tapi pada masa sekarang kami sangat-sangat berterima kasih. Ini kerajaan. Naik taraf jalan ini membolehkan kami guru-guru mendapat keselesaan terutamanya apabila datang ke sekolah dan terutama bagi guru-guru yang sentiasa ulang-alik dari Pekan Keningau ke 4 buah sekolah yang terlibat. Mungkin dalam 1-2 tahun begitu kami akan melalui jalan aspal dan mengeluar hasil tani pun senang sudahlah. Tidak akan melalui jalan yang berlumpur, banjir. Jadi kawasan kebun kami pun mungkin juga kurang banjir. Apabila sudah siap pengaspalan mungkin kawasan kebun juga kekurangan banjir sudah. Sementara itu, pembinaan Jalan Sinaron Linayokan ke Sandakan sejauh 46 km, Pegalungan Bantul dan fasa kedua Pegalungan Pensiangan Tinanduk sedang dalam pembinaan. Seramai 200 keluarga bagi kawasan Parlimen Papar menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian daripada Yayasan Petronas. Sumbangan tersebut bagi membantu para penerima membuat persiapan menjelang perayaan Christmas. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali bersempena program Jualan Rahmah Madani PJRM Christmas, sentuhan kasih dan advokasi kepenggunaan yang diadakan di Gereja St. Agustin, Kinarut. Sumbangan ini merupakan sebahagian daripada keseluruhan 11,850 buah keluarga dari seluruh negara yang telah disantuni oleh Petronas melalui program Memacu Kehidupan 2024 ketiga perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Gawai, Keamatan, Difabali dan Christmas. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup berkata, program yang dilaksanakan oleh Yayasan Petronas ini sebagai usaha membantu memberikan kesejahteraan, kelestarian dan pembangunan kepada masyarakat. Mengenai PJRM ini, beliau berharap ia dapat membantu masyarakat sekitar mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah berbanding harga pasaran, terutama mereka yang sedang membuat persiapan untuk menyambut perayaan Hari Natal tidak lama lagi. Kerajaan negeri komited meningkatkan infrastruktur asas bagi memberi keselesaan kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata ia dapat dilihat melalui pembentangan bajet 2025 memberikan agihan peruntukan lebih banyak bagi memastikan penduduk di kawasan itu dapat menikmati kemajuan dan pembangunan. Datuk Samad ditemui pemberita selepas merasmikan Balai Raya Kampung Muanat 2 di Beluran. Kita melihat bahawa agihan kerajaan sememangnya khusus memberi ruang ataupun banyak disalurkan kepada kawasan-kawasan luar bandar tidak terpinggir dengan arus pembangunan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Datuk Samad yang juga Adun Labuk berkata, kerajaan negeri turut melaksanakan pelbagai program dan bantuan kepada golongan kurang berkemampuan. Beliau berharap bantuan itu disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak.
Isu sekolah daif akan diberi penekanan dan diatasi segera. Pembinaan sekolah daif akan diselesaikan segera menggunakan peruntukan yang telah diluluskan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan KPM Datuk Ruji Ubi berkata dalam masa sama isu keciciran murid turut diberi perhatian. Mana-mana peruntukan yang telah diluluskan untuk sekolah daif kita selesaikan, dan di Tawau pun terdapat beberapa projek sekolah daif untuk tahun hadapan. Yang kedua, dari segi keciciran murid, yang ini saya bersama dengan pasukan Ketua Pengarah Perkhidmatan Pendidikan Tuan Haji Azman ingin memastikan bahawa keciciran murid di daerah Tawau ini, khususnya yang tidak mengikuti tahun 1 ataupun yang tidak menduduki peperiksaan SPM, kami tangani dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian dalam program Satu Pemimpin Satu Kampung Santun Madani di SK Sungai Haji Matahir Tawau. Program kali ketiga diadakan ini memfokuskan inisiatif meningkatkan tahap pencapaian akademik murid. Ini termasuk membekalkan peralatan kepada murid dan guru serta alat bantuan mengajar smartboard untuk pembelajaran secara digital selain bantuan tuition daripada Institut Perguruan Tawau. Ibu bapa diajak tampil ke Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan untuk membincangkan kaedah penyelesaian masalah murid tidak bersekolah disebabkan dokumentasi dan berhenti sekolah. Ketua Daerah Mahkamah Anak Negeri Sandakan Zantapa Zainal Abidin berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada anak-anak yang tercecir daripada menikmati peluang pendidikan. Pemimpin peringkat kampung juga diminta membantu usaha PPD Sandakan itu berdasarkan dokumentasi mengikut prosedur ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Zantapa ditemui media dalam program Operasi Cicir Sabah OPCIS Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan di Tamu Mingguan Sandakan. Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak PPD dan terima kasih di atas usaha pihak PPD Daerah Sandakan mengadakan program OPSIS ini, dan lebih baik kalau program ini dapat diteruskan dan dilancarkan di semua kawasan, khususnya di sekolah-sekolah dengan sendirinya, karena ibu bapa ini dia datang ke sekolah. Jadi lebih baik di sekolah juga diadakan. Ibu bapa yang ditemui bersyukur dengan usaha murni PPD Sandakan melaksanakan program OPCIS. Terima kasih kepada pihak pejabat pendidikan sebab beri ruang untuk anak saya untuk masuk ke sekolah tanpa dokumen. Harapan saya semoga ada lagi lebih ruang untuk anak saya, anak-anak yang lain. Syukur alhamdulillah lah. Terima kasih kepada pihak PPD kerana telah menerima anak saya bersekolah bagi murid yang tanpa dokumen. Saya sangat-sangat berterima kasih. Program Sehari OPCIS PPD Sandakan ini turut disertai pelbagai agensi berkaitan, terdiri Ketua Daerah Mahkamah Anak Negeri Sandakan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahin Sandakan, Jabatan Pendaftaran Negara JPN Daerah Sandakan dan Rela. Pesta Air Kampung Darau bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan dan menjadi acara tahunan di kawasan Dun Darau. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Darau, Datuk Razali Razi berkata ia sebagai inisiatif memperkenal sekaligus mempromosikan Kampung Darau sebagai salah satu destinasi eko pelancongan pilihan. Ketika ini, Darau Wetland antara produk eko pelancongan di bawah kendalian Koperasi Darau yang menyediakan pelbagai aktiviti menarik. Jadi kalau ada lagi pesta seumpama begini, mungkin dia akan komplement. Jadi akan menjadi satu tarikan pelancong dan mungkin boleh diletakkan dalam satu kalender tahunan. Jadi kalau dengan adanya orang kata produk-produk yang baru, mungkin dia akan menambah lagi lah tarikan pelancong. Datuk Razali yang juga Setiausaha Agung Gagasan Rakyat ditemui RTM selepas merasmikan Pesta Air Kampung Darau di Kampung Darau Lama, Kota Kinabalu. Beliau mahu pesta air ini diteruskan tahun depan dengan melibatkan pelbagai agensi kerajaan, terutama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dan operator pelancongan. Baik, sekian dahulu Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.